Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel saya ni. Terima kasih mana-mana yang dah klik channel saya ni. Terima kasih banyak kerana sudi untuk mendengar dan juga berbagi info berkenaan ternakan lembu dan juga ternakan-ternakan lainnya, tuan-tuan. Ramai kawan-kawan saya bertanya macam mana nak membezakan lembu-lembu kacukan ni ataupun lembu basteran kalau orang Indonesia panggil. Lembu kacukan, mana yang Charolais, mana Limousin, mana Simmental. Lepas tu ni sebenarnya tuan-tuan kena tengok sendirilah kat lembu-lembu tu lah. Tuan-tuan boleh tengok daripada body dan juga keadaan lembu tersebut, tuan-tuan. Yang mana dekat Malaysia ni, tuan-tuan, baka-baka Charolais masih lagi banyak yang kacuk dengan KK ataupun lembu kampung, lembu Kelantan Kedah, KK. Dan tak banyak, tuan-tuan, dekat Malaysia ni yang saya tahu apabila baka yang betul-betul pure daripada Australia. Saya terjumpa satu channel tu yang mana kedatangan lembu baka Limousin daripada Australia yang pure ni Australia. Ianya sangat-sangat mahal, tuan-tuan. Boleh sampai puluhan ribu harga dekat Malaysia, tuan-tuan. Disebabkan baka tu memiliki darah yang kiranya piau lah daripada Australia. Tapi, tuan-tuan, jangan risau, jangan bimbang. Kerana dekat Malaysia ni, tuan-tuan, dah banyak lembu-lembu yang walaupun kacuk dah dapat lembu-lembu yang A1, F1, lembu-lembu yang cantik dan ikut pada rekod, tuan-tuan. Ada seekor lembu tu daripada Kelantan kalau saya tak silap, pernah memenangi kontes antarabangsa. So maknanya lembu-lembu kita ni kat Malaysia ni telah pun diiktiraf antarabangsa, tuan-tuan. Dan juga keluar, kalau tuan-tuan rajin pergi ke Kelantan, Terengganu, dekat sana dah boleh dikatakan 70% diorang dah bela baka-baka yang kacuk Limousin, Charolais, Simmental, apa lagi macam-macam lah, semua ada. Semua ada, tuan-tuan. Dan ianya, tuan-tuan, saya pun banyak kena tegur sebab dekat saya ni pun ada separuh baka kacuk. Yang mana tuan-tuan boleh tengok dekat sini saya ada Limousin. Lepas tu ada blonde pula dekat sana, blonde. Yang ni kita ada Charolais. Lagi mana? Yang sana ujung tu ada Brahman. Dan yang ni kecil-kecil ni kampung. Ni KK. Ini lembu KK. Inilah lembu pure KK ni. Kecil-kecil. Dia tak besar, tuan-tuan. Dia nak nyapa pula ni. Hello, blonde. Tuan-tuan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, untuk sekarang ni baka-baka kacukan dah pun mendapatkan saiz-saiz yang cukup besar sekarang ni, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau boleh tengok dekat sini, saya ada KK Cross Brahman. Yang ni, tuan-tuan kalau boleh tengok, yang ni Charolais. Yang ni KK Brahman, Cross Brahman. Yang ni Charolais cross dengan kampung maksudnya.
Tapi orang Kelantan panggil ni apa Charolais Cuba. Ni tuan-tuan. Yang ni. Dan sebenarnya tuan-tuan, baka apa pun, kalau tuan-tuan bela dengan baik, tuan-tuan pelihara dengan baik, tuan-tuan bagi makan seperti tuan-tuan bagi makan lembu-lembu kacuk ni. Cukup makan, cukup minum, cukup ubat. Yang mana tuan-tuan boleh dapatkan hasil yang macam ni. Yang ni sudah pun berada pada 700 kilo tuan-tuan. Kita pernah timbang yang ni 700 kilo. Yang ni bangka kacuk. Kacuk kampung dengan ni ataupun dia seluk dengan straw tuan-tuan. Dia ada anak macam ni. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, saya pernah nampak dalam satu vlog ada satu lembu kampung, tak tahu saya pun sama ada pure kampung ataupun dah kacuk juga. Ia boleh melebihi berat 1 tan lebih, mengalahkan lembu-lembu kacuk yang pakai straw tu. So untuk ni tuan-tuan, untuk pemilihan benih-benih ni tuan-tuan, untuk lembu-lembu ni, lembu-lembu kampung ni, kita boleh, saya showkan, ambil lah jenis-jenis macam macam ni. Yang ni cross Brahman, kampung cross Brahman, yang mana badan pun dah lebih 400 kilo, badan besar, cukup untuk ni, cukup untuk ibu macam kita nak masuk buat AI pun dia dah boleh jadi. Dengan keadaan body yang cantik, semua cantik. Dan saya nak tunjuk tuan-tuan, ni anak dia. Ni anak dia, yang merah ni. Ni keadaan anak baru 2 bulan. Tengok macam mana dia punya ni body. Baru 2 bulan tuan-tuan. Cuma yang ni dia body besar. Cuma dari segi bulu, dia bulu pendek sikit. Tak macam yang sebelah dia ni. Lepas tu hidung dia hitam. Yang sebelah dia ni, belakang dia ni, hidung dah pink. Ataupun orang panggil merah, kadang ada orang panggil putih, ada orang panggil pink macam tu lah. Yang ni tengok, hidung dia hitam. Tapi body cukup cantik. Tuan-tuan boleh tengok, bandingkan dengan yang betul-betul keke. Saya nak tunjuk. Yang ni betul-betul keke. Ini, okey. Yang ni, tuan-tuan boleh tengok. Ini keadaan yang mana? Mana? Keadaan ni. Mana? Ni, yang ni. Yang ni anak ni baru sebulan lebih. Dia lebih kurang dengan anak ni. Yang ni anak jantan juga. Berumur lebih kurang 6 bulan. 6 ke 7 bulan. Yang ni baru 2 bulan. Tengok dia punya body. Lebih kurang besar je. Besar dia lebih kurang je dengan umur 7 bulan. Dan itulah tuan-tuan kelebihan kita membiakkan ataupun buat breeding baka-baka kacukan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok hasil dekat sini tuan-tuan. Mana kita dah boleh, tuan-tuan boleh tengok anak 2 bulan dengan anak 7 bulan. Ini anak jantan, bulan 1 beranak. Ini 17 hari bulan. Yang ni bulan 8 saya ingat. Bulan 8 ke bulan 7. Tengok dia punya badan. Lebih kurang. So untuk penungguan hasil yang lebih yang lebih berbaloi tuan-tuan.
Untuk penungguan hasil yang lebih berbaloi, tuan-tuan boleh belajar kat sini tuan-tuan. Macam mana lembu ni, lembu kampung ni ibu kampung ni bila beranak besar ni lah. Kalau yang tu lembu ni, lembu Charolais, lembu kacuk, anak baru sebulan lebih pun dah sama besar dengan anak yang dah 7-8 bulan. Tuan-tuan, sedikit info dan sedikit pencerahan. Semoga bermanfaat tuan-tuan, dikarenakan yang ni dia bunting 9 bulan, yang tu pun bunting 9 bulan. Tapi dia keluar anak besar ini, yang ni dia keluar anak besar ni. Tuan-tuan boleh kira sendiri macam mana kita nak jadikan peternakan ni berbaloi untuk kita tunggu. Dan untuk hasilnya tuan-tuan boleh tengoklah. Di antara ni saya ada 8 ekor untuk setakat ni bulan 2 ni, bulan 3 ni. Ada 8 ekor dapat lembu kacuk ni. Alhamdulillah dengan body-body yang cantik, besar. Yang ni anak ni. Ni anak baru 2 bulan setengah. Dah besar itu. Tengok. Alhamdulillah tuan-tuan. So kesimpulannya tuan-tuan, pastikan baka yang tuan-tuan pelihara adalah baka yang cukup baiklah. Baka yang boleh kita selama setahun menunggu, berbaloi untuk menunggu tuan-tuan. Jangan sampai macam ni tuan-tuan ni. Yang ni. Ini ibu dia. Ni ibu dia. Ibu dia kacuk juga ni dengan Brahman cross, tapi dia anak tu dia ikut ibu. Tak ikut bapak dia. Bapak ni besar ni. Dia ikut ibu. Dia body kecil je. Tapi yalah ini baru sebulan. Sebulan. Baru seminggu. Tengok nampaklah comel macam tu lah. So pastikan tuan-tuan untuk baka-baka untuk di breeding ataupun di biakkan, tuan-tuan boleh mendapatkan baka-baka ibu yang cantik. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, lembu-lembu ni dia akan lebih kepada anak-anak ni, dia lebih kepada ikut ibu. Ibu kebanyakannya. Tapi itu tak 100%. Dia kadangnya dia masuk straw, ibu biasa pun boleh keluar jadi besar. Tapi untuk saya tengok dekat sini ibu-ibu ni, ibu-ibu besar ni, anak-anak dia memang besar juga. Walaupun kita kita tak adalah besar mana, tapi memang saiz dia okey lah sikit. Macam tu tuan-tuan, perkongsian petang ni. Semoga bermanfaat. Pastikan lembu-lembu tuan ni boleh pilih lembu-lembu yang baka yang ada kacuk ataupun darah Mat Saleh lah senang cerita. Janganlah sampai macam ni. Saya yang ni pun tuan-tuan, kalau ikutkan itu hari saya breeding, saya trading, saya tak lepas tu hari sebab tak sempat masa. So saya tak apa lah, kita buat breeding lah, campur sekali. Tapi semua betina, semua ni betina lah. Jantan kita ada kacuk lah. Jantan kita masuk jantan kacuk. Walaupun besar macam ni, lembu betina tu kecil macam tu pun setakat ni alhamdulillah lah, boleh beranak lagi. Boleh manjat dan boleh beranak. Tak adalah orang kata patah pinggang ke apa kan. Kalau ikutkan ni dalam 700 kilo lah jantan ni. Tapi alhamdulillah setakat ni masih lagi ibu-ibu kecil pun dia boleh panjat dan boleh bunting lah. Terima kasih tuan-tuan, sedikit perkongsian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.